Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Haji Fattah bin Habibullah, Timbalan Presiden Angkasa, yang berusaha Encik Halim, Pengarah Bahagian Pembangunan Penjagaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kebangunan, yang berusaha Encik Jamal bin Abdullah dan Profesor Mada Datuk Haji Hassan, Naib Presiden Angkasa, pengurusi JPN, pegawai Kabinet KK dan juga pegawai Angkasa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam satu Malaysia. Pertama sekali, marilah kita memanjat rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada petang ini di seminar Peluang Perniagaan untuk Koperasi di Hotel International Kuala Lumpur. Sedar tidak sedar, aktiviti ekonomi menerusi koperasi di negara kita ini telah mencapai umur 90 tahun sejak ia mula diperkenalkan pada tahun 1922 melalui Cooperative Societies Enactment 1922. Ini bermakna aktiviti perniagaan menerusi koperasi telah berlangsung lebih lama daripada tempoh negara merdeka. Pada hari ini terdapat sejumlah 9,516 buah koperasi yang ditubuhkan di seluruh negara, dan daripada jumlah itu lebih 8,000 koperasi merupakan koperasi aktif, atau dalam lebih kurang 92% koperasi aktif yang menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi seperti pengguna, pertanian, perumahan, pengangkutan, perindustrian, pembinaan, perkhidmatan, kewangan dan serbaguna. Keahlian koperasi juga kini telah menjangkau lebih. Keahlian koperasi pada masa sekarang ini telah menjangkau kepada lebih 8 juta orang, dengan sebahagian besarnya berada di dalam koperasi pengguna. Dan pada tahun lalu, aset keseluruhan koperasi di Malaysia dianggarkan bernilai lebih daripada RM70 bilion, manakala jumlah dagangan koperasi di seluruh negara pada 2011 adalah berjumlah 23 bilion ringgit. Dan pada tahun ini, Kementerian mensasarkan untuk meningkatkan jumlah dagangan koperasi pada 24 bilion, dan pada tahun kewangan berakhir 2011 sebanyak 498 koperasi yang membayar dividen kepada masing-masing, termasuk Angkasa. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kerajaan mensasarkan untuk sektor koperasi negara mampu menyumbang sebanyak 10% kepada ekonomi negara menjelang tahun 2020. Namun hakikat ini, sumbangan sektor koperasi pada ekonomi negara sehingga tahun lalu hanya 1% daripada sasaran pencapaian 10% yang ditetapkan. Dan ini hanya tinggal kurang dari 8 tahun ke arah bagi kita ke arah mencapai wawasan 2020. Justru itu usaha yang lebih jitu dan tersusun perlu dilaksanakan bagi meningkatkan martabat koperasi negara sebagai salah satu penyumbang terbesar kepada ekonomi. Bagi mencapai martabat ini, dasar koperasi negara 2011-2020 telah dikubal bagi menggariskan hala 7 koperasi serta merangsang penglibatan koperasi dalam sektor ekonomi bernilai tinggi.
Koperasi juga menjuarai rakyat sebagai organisasi bantu diri yang efektif serta entiti penjagaan yang kompetitif dalam menjana pertumbuhan ekonomi. Kita mensasarkan 5% daripada koperasi yang ada di negara ini menjalankan aktiviti ekonomi berskala besar, dan kita juga mahu melihat tidak kurang 20 koperasi tempatan bakal ditersenarai dalam carta ICA Developing 300 menjelang tahun 2020. Dari peringkat domestik, kita mahu 100% sekolah rendah, menengah dan IPTA mempunyai koperasi. Kita juga berusaha untuk memastikan bahawa 50% daripada rakyat Malaysia dewasa menjadi ahli bagi sekurang-kurangnya satu koperasi. Menjelang tahun 2020 juga, kita mahu melihat penggandaan bilangan koperasi daripada hampir 9,000 koperasi sekarang kepada 16,000 koperasi berdaftar di seluruh negara. Dengan rancangan dan strategi yang dilaksanakan serta usaha yang digembling bersama, saya percaya matlamat kita untuk mempertabatkan koperasi sebagai ejen pertumbuhan utama ekonomi negara akan dapat dicapai. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, dalam dunia perniagaan yang sangat mencabar pada hari ini, koperasi tiada pilihan lain berubah dan melaksanakan transformasi terhadap semua aspek kewujudannya. Koperasi tidak lagi boleh bergerak secara bersendirian dan perlu mewujudkan jaringan usaha sama yang lebih meluas. Justru itu, cadangan Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kegunaan baru-baru ini untuk koperasi bergerak secara konsortium perlu diberi pertimbangan serius dan dilaksanakan dengan bijak. Melalui konsortium koperasi, pertumbuhan koperasi kecil dan sederhana dapat ditingkatkan dengan cepat, dan Angkasa sebagai salah sebuah koperasi ulung negara perlu memainkan peranan sebagai focal point kepada usaha ini. Sebagai contoh, Angkasa boleh memilih untuk menggunakan MOU yang telah ditandatangani dengan kerajaan Guinea baru-baru ini sebagai platform untuk mewujudkan konsortium koperasi yang mantap dalam usaha meneroka peluang-peluang baru di negara tersebut. Menerusi penumbuhan konsortium ini juga, koperasi akan mampu bergiat lebih aktif dalam pasaran produk halal di peringkat antarabangsa yang mana jumlah dagangannya dianggarkan berjumlah $2.3 trilion setahun. Nilai ekspor Malaysia bagi industri makanan dan minuman halal yang diproses pada tahun 2010 sahaja menjangkau kepada ringgit Malaysia 8.2 bilion setahun, dan permintaan bagi produk-produk halal ini terus meningkat. Persaingan di pasaran antarabangsa memerlukan koperasi mempunyai modal yang cukup besar, kerana sebarang aktiviti yang hendak dilakukan juga hendaklah berskala besar. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, program seminar yang diadakan pada hari ini merupakan program kerjasama antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kegunaan dengan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia atau Angkasa. Dan tujuan utama seminar ini adalah sebagai platform kepada usahawan-usahawan koperasi untuk membincangkan dan memberi cadangan bagi memastikan hala tuju produk keluaran koperasi di Malaysia serta membuka ruang informasi dan peluang-peluang memasarkan produk koperasi. Dan melalui program ini juga hubungan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta yang melibatkan di dalam dan terlibat di dalam bidang keusahawanan, pembangunan produk dan latihan seperti Kementerian Kesihatan, SME Corp, MITI,
Mardi, Jakib dan sebagainya dapat diadakan. Kementerian sentiasa menggalakkan dan membimbing, melatih dan membantu para peniaga dan usahawan termasuk koperasi supaya terlibat secara aktif dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah membentuk masyarakat usahawan yang boleh tahan, profesional dan kukuh. Umpamanya dalam pengeluaran produk yang kita kemudian terlibat dalam memasarkan ataupun untuk listing produk-produk IKS dalam supermarket umpamanya. Apa daripada perjumpaan yang kita adakan dengan pihak supermarket, dikatakan bukan, kita memang ada syarat mensyaratkan 30 SKU, 30 jenis 30% produk IKS, produk IKS adalah daripada kalangan Bumi Putra. Tetapi sehingga sekarang hanya mencapai dalam antara 9 ke 10% sahaja produk-produk IKS tu yang Bumi Putra yang dapat di listing dalam hypermarket. Masalah yang diutarakan oleh pihak hypermarket tempatan dan juga hypermarket foreign ni, terutamanya macam Tesco, Carrefour, Giant dan sebagainya, adalah dari segi supply daripada pembekalan yang tidak mencukupi pihak. Jadi oleh sebab itu saya dah mencadangkan kepada bahagian permohonan penyataan kementerian yang bertanggungjawab pada ini supaya wujudkan DC, distribution center. Mana untuk dapatkan distribution center, kita kena kumpulkan semua produk-produk koperasi yang sama jenis yang dikeluarkan, katakan KPB umpamanya, tak kira brand. Kalau kita ambil kat brand ni, katakan satu koperasi keluarkan brand A, koperasi lain keluarkan B, produk yang sama kata KPB. Jadi penyekuat, kalau masing-masing koperasi ni approach ataupun berjumpa dengan koperasi, jadi ramai sangat, terlalu ramai yang akan berjumpa dengan hypermarket ni. Jadi mereka mengambil kesukaran. Dan itu saya daripada itu segi supply itu, dari segi penawaran atau pembekalan produk itu tidak mencukupi. Kalau ada satu koperasi umpamanya, dia hanya boleh membekalkan satu outlet saja kata umpamanya, itu tidak mencukupi. Sedangkan kalau untuk Carrefour, untuk Tesco umpamanya, mereka ada 30 lebih outlet. Itu yang mereka nak, kalau boleh produk itu dipasarkan ke seluruh outlet Tesco ataupun Carrefour dan sebagainya. Jadi kerana kuantiti itu tidak mencukupi, itu yang masalah yang dihadapi oleh pihak supermarket ataupun untuk memenuhi hasrat kerajaan untuk supaya 30% produk IKS itu dapat dipasarkan di hypermarket. Jadi kalau kita ada konsortium, kita ada satu DC, makna satu DC ini mengumpulkan semua produk yang sama jenis ni ataupun apa jenis jenis dikumpulkan satu tempat, dan pihak DC ini akan bertanggungjawab untuk memasarkan produk ni dengan hypermarket. Jadi tak ada masalah. Jadi segi pasaran tidak ada masalah. Lagi masalah sekarang daripada segi pembekalan produk-produk itu tidak mencukupi. Jadi peluang itu memang ada, tapi kita kena ada satu konsortium ataupun yang lebih kita katakan DC untuk kita dapat memasarkan produk-produk koperasi ini dalam hypermarket. Sekarang saya tak tahu ni kita punya produk koperasi dah berapa item yang dah dapat masuk dalam koperasi. Segi bilangannya belum dah kan? 300 SKU dan kita pasarkan di promosi RNR. Dia ada RNR saja. Tapi kita nak sekarang lebih besar lagi. Dekat dengan RNR itu satu peringkat pertama lah. Peringkat yang seterusnya kita nak produk-produk koperasi ini masuk dalam hypermarket. Dan selepas itu pula kita juga ada program untuk memasarkan produk-produk koperasi dan IKS ini ke luar negara melalui kita panggil Taste of Malaysia. Taste of Malaysia ni kita punya produk daripada hypermarket yang kita buat kerjasama dengan hypermarket foreign itu. Kita bawa produk ni untuk dipasarkan ke luar negara, cawangan hypermarket ni di luar negara. Itu ada satu lagi peluang. Kalau kita punya peluang di tempatan sudah
sudah besar, kita boleh masarkan produk kita ke luar negara. Itu memang kita punya pelan. Tapi masalah sekarang belum tak ada lagi produk yang berkemampuan untuk kita dapat mewujudkan kerjasama dengan hypermarket ini supaya produk kita dapat dipasarkan ke hypermarket di tempatan dan ke luar negara. Jadi di kesempatan ini saya ingin merakam ucapan terima kasihlah kepada Angkasa atas komitmen yang diberikan dalam mengatur pelaksanaan seminar peluang perniagaan untuk koperasi ini. Jadi diharap program ini akan memberi manfaat kepada semua peserta. Jadi marilah kita sama-sama memohon kepada Ilahi agar usaha murni kita ini diberkati olehnya. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan seminar peluang perniagaan untuk koperasi pada hari ini. Sekian.